Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman sentiasa sehat selalu dan urusan teman-teman dipermudahkan oleh Allah SWT. Jadi guys, apa yang kita mahu reactionkan iaitu membahas persamaan perayaan keagamaan iaitu antara Malaysia dan Indonesia yang mana guys. Khususnya perayaan Tahun Baru Cina ataupun Imlek kita sebut ya, yang menimbulkan pertanyaan di kalangan orang Malaysia tentang rahsia keberhasilan Indonesia dalam melakukan asimilasi antara berbagai kelompok etnis. Kerana kita tahu Indonesia mempunyai ramai suku dan budaya dan dikatakan Indonesia memiliki 718 bahasa yang dituturkan oleh 1340 suku bangsa, tetapi Indonesia berjaya menyatukan rakyatnya untuk mengamalkan bahasa Indonesia menjadi bahasa rasmi untuk seluruh rakyat Indonesia guys. Jadi bagaimana videonya? Tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman jangan lupa subscribe untuk channel iaitu Drama Politikus dan klik tombol loceng sekali tanda dukungan teman-teman kepada channel beliau. Dan di hujung videonya seperti biasa saya akan memberi sedikit komentar. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Rozul Channel. Bicara soal perayaan keagamaan dan kaum, Malaysia dan Indonesia mempunyai banyak persamaan. Ya guys, mungkin memang benar juga apa yang dikatakan oleh Drama Politikus ni. Malaysia dan Indonesia itu ada banyak persamaan dia daripada segi kulinernya, makanannya, pakaiannya. Itu yang membuatkan kita dengan Indonesia dan Malaysia ini boleh kita katakan saudara yang sangat rapat ya. Itu yang dimaksudkan. Okey guys, kita lanjut. Antaranya perayaan Tahun Baru Cina ataupun perayaan Imlek. Imlek. Namun yang membezakan antara Cina di Malaysia dengan kaum Tionghoa di Indonesia adalah pada penguasaan bahasa rasmi atau dalam bahasa Malaysia dipanggil. Benar guys ya. Kalau kita lihat Cina di Indonesia itu, kalau saya pergi ke Indonesia itu, memang saya lihat memang benar-benar Indonesia punya Cina ya, benar-benar fasih berbahasa Indonesia guys ya. Tapi di Malaysia pun ada juga, tidak semua yang tidak boleh berbahasa Malaysia, ada satu ataupun dua lah yang tidak boleh berbahasa Malaysia, tetapi kebanyakannya boleh juga berbahasa Malaysia. Tetapi mereka bila berbahasa Malaysia tu dia ada slang sedikit. Maksudnya percakapannya tu ada macam lenggokkan cakapnya tu, dialeknya agak berbeza sikit. Okey guys, kita lanjut. Bahasa kebangsaan. Okey, kita ulas sikit ya. Cina di Malaysia dengan kaum Tionghoa di Indonesia adalah pada penguasaan bahasa rasmi atau dalam bahasa Malaysia dipanggil bahasa kebangsaan. Bahasa Ini kebangsaan. menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan orang Malaysia mengenai rahsia sukses Indonesia melakukan apa asimilasi rahsia, guys? antara penduduk pelbagai kaum. Ya, apa rahsia Tidak jarang ya? yang Itu menjadikan luar biasa. Indonesia, khususnya kaum Tionghoa di sana, sebagai contoh keturunan Cina atau Tionghoa yang cintakan negara dan tidak bersikap rasis. Nama saya Johnny Matius, tapi saya biasa dipanggil Johnny Lim. Oh, Johnny Lim. Saya dari veteran marinir dari Kesatuan Taifib. Saya keturunan Tionghoa, tapi tumpah darah saya Indonesia. Tumpah darah saya Indonesia tetapi saya keturunan Indonesia. Lihat guys bagaimana orang Cina di sana ya, mereka berbangga mereka rakyat orang Indonesia walaupun mereka keturunan Cina guys. Luar biasa. Ini mantan ya, kita lihat mantan TNI ya. Wah. Kalau mengikut statistik, di ASEAN, negara yang mempunyai warga negara berketurunan Cina terbesar adalah Indonesia. Wow, ya. 7.6 juta. 7,6 Di tempat kedua adalah juta. Thailand dengan 7.2 juta dan 7,2 barulah juta Malaysia Thailand. dengan 6.9 juta. Luar biasa guys. Jadi, apakah rahsia orang Cina di Indonesia terlihat lebih fasih berbahasa Indonesia berbanding orang Cina di Malaysia? Inilah Drama Politikus. Drama Politikus. Intronya benar-benar membuat mahu tidur guys. Tapi santai ya. Sebenarnya persoalan bahasa bukan sekadar percakapan. Iya. Ia adalah inti kepada persoalan besar pembinaan peradaban atau ketamadunan sesebuah negara. Begitu ya. Seorang Chinese di Indonesia bisa berbahasa Indonesia bukan sahaja menunjukkan kesatuan dengan warga negara kaum lain. Ia juga menimbulkan semangat patriotisme.
Sudah pasti bukanlah kami bermaksud warga negara yang tidak cekap berbahasa rasmi atau bahasa kebangsaan itu tidak bersikap patriotik. Bukan. Ya. Tapi ia merangsang pembentukan jiwa negara bangsa yang lebih solid. Buktinya, sejak merdeka hingga kini, Malaysia masih lagi berbicara tentang pembentukan negara bangsa yang tidak selesai-selesai. Tidak habis Padahal sudah sekarang, hampir ya. lebih 70 tahun, Ya, meh. guys ya. Sedangkan di Indonesia, persoalan ini sudah selesai. Well, bukan hanya di Indonesia. Majoriti negara besar sebetulnya sudah beres pembentukan negara bangsa. Lihat Jepun, Korea, Turki, termasuk negara Arab di Timur Tengah. Ya guys ya, kalau kita lihat seperti Jepun, seperti Korea ya, kita lihat sama juga seperti Indonesia, mereka lebih mementingkan bahasa. Kalau di Jepun tu bahasa Jepun dia orang ya. Kalau di China pun sama, China ya, di China sana, mereka akan mementingkan bahasa China mereka. Kalau di Korea pun sama ya. Cuma itulah kita lihat bagaimana ya, yang di Malaysia ini ya, kita lihat orang Cinanya masih ada yang masih belum boleh bahasa Malaysia. Bukan semua guys, saya ulang sekali lagi, bukan semua orang Cina seperti itu, tetapi adalah seorang ataupun dua orang lah yang masih begitu. Saya tidak tahu kenapa. Mungkin dia sudah daripada kecil, saya fikir mungkin dia tidak dibiasakan dengan berbahasa Malaysia, berbahasa Melayu ya. Jadi mungkin sebab itulah dia tidak fasih berbahasa Malaysia sehingga dia besar, sehingga dia dewasa, sehingga dia tua pun ada guys. Itulah sebabnya ya, kemungkinan begitulah kerananya ya. Okey, kita lanjut guys, bagaimana ceritanya. Lihat Jepun, Korea, Turki, termasuk negara Arab di Timur Tengah. Namun ini sangat berbeza dengan Malaysia. Kenapa ya? Ada yang beralasan ini gara-gara Malaysia terdiri dari pelbagai kaum yang mempunyai bahasa yang berbeza. Bukan itu saja, tanpa disedari, dua kaum terbesar di Malaysia setelah kaum Melayu berasal dari dua tamadun kuno dunia, iaitu China dan India. China dan Jadi, India dua peradaban baru yang bertembung dengan satu kaum asal iaitu Melayu yang juga mempunyai sejarah peradaban yang tidak kalah dengan tamadun China dan India. Namun stop, kejap. Ada stop kejap. Kalau itulah alasan kita, Ada stop ya. bagaimana pula dengan Indonesia? Ya, yang Indonesia mempunyai 718 bahasa berbeza yang dituturkan oleh 1340 suku bangsa di tanah air. Menurut Sebentar guys, kita lihat di Malaysia ada tiga suku yang besar ya. India, Melayu dan juga Cina ya. Tetapi berbeza dengan Indonesia ini, dia ada 1340 suku pribumi yang ada di Indonesia itu dan mentuturkan 718 bahasa, tetapi mereka boleh disatukan dengan satu bahasa, iaitu bahasa Indonesia guys ya. Itu yang hairan ya. yang dituturkan oleh 1340 suku bangsa di tanah air menurut sensus BPS tahun 2010. Ya. Mereka mempunyai 1340 bangsa, sedangkan kita hanya 3 kaum. Nah, disinilah terletaknya inti perbincangan. Adakah perbandingan antara 3 kaum di Malaysia versus 1340 suku di Indonesia itu perbandingan yang fair? Sebabnya, walaupun Malaysia hanya mempunyai 3 bahasa yang berbeza, di Malaysia tidak menjalankan proses asimilasi bahasa seperti yang terjadi di Indonesia. Tidak Sebaliknya, ada asimilasi bahasa. Malaysia tidak buat begitu ya. Malaysia masih mengamalkan integrasi. Integrasi. Jadi apa bezanya? nasional. Bezanya ada banyak, tapi kami memilih untuk fokus kepada satu sebab utama, iaitu pendidikan. Pendidikan. Pendidikan di Indonesia tidak wujud 2 aliran berbeza. Bukan hanya mereka bertanah air satu, berbahasa satu, dan berbangsa satu. Indonesia juga berpendidikan satu. Berpendidikan satu ya. Betul. Inilah Satu yang sekolah disebut saja. asimilasi tadi. Indonesia ini ada satu sekolah saja, iaitu bukannya satu sekolah dalam Indonesia, bukan, maksud saya bukan begitu ya. Maksudnya di Indonesia itu ada satu sekolah iaitu untuk semua bangsa, semua suku, semua kaum, iaitu sekolah bahasa Indonesia sahaja. Tidak ada sekolah Chonghua, tidak ada sekolah jenis Tamil, tidak ada seperti di Malaysia ya. Tapi di Indonesia ada satu saja sekolah jenisnya adalah bahasa Indonesia saja. Okey, kita ulang sikit. Satu dan berbangsa satu. Indonesia juga berpendidikan satu.
Inilah yang disebut asimilasi tadi. Sementara di Malaysia, wujud dua aliran pendidikan primer dari dulu sehingga kini. Yang pertama, sekolah kebangsaan, iaitu sistem yang memakai bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. Dan yang kedua, sekolah vernakular yang memakai bahasa ibunda, iaitu Mandarin atau Tamil. Walaupun begitu, jangan salah faham. Sekolah vernakular tetap mengajar subjek bahasa Malaysia dalam sekolahnya. Hanya saja ia tidak menjadi bahasa percakapan atau pertuturan utama oleh anak-anak dan para guru. Di antara dua ini, wujud sebuah lanjutan dari pertembungan antara sekolah kebangsaan dan sekolah vernakular, iaitu sekolah jenis kebangsaan yang masuk dalam kategori sekolah kebangsaan. Ini menjadi alternatif. Ya, di Malaysia ni ada sekolah jenis kebangsaan ya. Sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah jenis kebangsaan Cina dan sekolah lagi ada satu yang biasa tu, sekolah kebangsaan yang biasalah. Itu yang biasanya ada 3 ya. Itulah di Malaysia ini. Kepada kaum-kaum tertentu dalam pendidikan, sekolah jenis kebangsaan ini sama ada jenis kebangsaan Cina ataupun jenis kebangsaan Tamil. Sungguh pun begitu. Persoalannya adalah, adakah semua warga negara di Malaysia, terutama yang berbangsa Cina, fasih berbahasa Malaysia? Kajian dari Fakulti Pendidikan Universiti Putra Malaysia UPM terhadap 414 pelajar sekolah jenis kebangsaan Cina di Kuantan mendapati hanya 55.7% masih tidak fasih berbahasa Melayu. Walhal berdasarkan 55% guys yang masih tidak bisa berbahasa Melayu. Ini adalah kajian di Pahang ya guys Perlembagaan 152, bahasa Malaysia adalah bahasa rasmi, manakala Akta 1963 dan 1967 mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Ini bermakna bahasa Malaysia bukan untuk bangsa Melayu sahaja, sebaliknya untuk sebuah bangsa Malaysia. Kalau di sekolah jenis kebangsaan pun tahap kemahiran bertutur bahasa Malaysia kurang dari 50%. Ya. Apakah mungkin peratus ini meningkat ketika di universiti dan ketika di alam pekerjaan nanti? Ya. Tidak heran isu pendidikan dan sekolah sering menjadi modal politik di Malaysia. Sama ada pihak yang menentang seperti sebahagian parti-parti berasaskan Melayu, atau ada pihak yang menyokongnya seperti parti-parti kaum Cina di Malaysia. Sampai ke sudah, Malaysia tidak akan pernah maju jika hal ini sering menjadi permainan para politikus untuk mendapatkan kuasa. Yang menjadi eksperimen dan uji kaji dan diberikan harapan palsu adalah rakyat dan generasi-generasi baru yang akan mendiami Malaysia 10 tahun, 50 tahun dan 100 tahun ke hadapan. Sebagai penutup, kemajuan sesebuah negara bergantung kepada jiwa sesebuah negara untuk dipersembahkan kepada dunia. Dan jiwa sesebuah negara ditentukan oleh jiwa sesebuah bangsa. Bangsa di sini bukanlah bangsa yang terpisah oleh sekat-sekat bahasa ataupun ras, tetapi bangsa Malaysia atau bangsa Indonesia. Bangsa sesebuah negara, negara bangsa. Bahasa jiwa bangsa menjadi kata-kata keramat yang masih lagi menjadi teori di Malaysia. Manakala kalimat dalam lirik lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, sudah menjadi realiti di dalam masyarakat Indonesia. Bangunlah badannya ya. Takkanlah ketika Indonesia sudah menjadi 4 kekuatan besar ekonomi dunia, Malaysia terkial-kial dengan wacana dan diskusi pembentukan bangsa Malaysia dan isu-isu bahasa yang seharusnya sudah diselesaikan dari awal lagi. Benar juga guys apa dikatakan drama politikus. So okay guys, apa yang sudah kita tonton dan reactionkan tadi dikabarkan iaitu membahas persamaan perayaan keagamaan iaitu antara Malaysia dan Indonesia. Yang mana guys khususnya perayaan Tahun Baru Cina ataupun kita sebut Imlek. Apa yang saya lihat tadi guys, yang menimbulkan pertanyaan di kalangan orang Malaysia tentang rahsia keberhasilan Indonesia dalam melakukan asimilasi antara berbagai kelompok etnis. Dari apa yang disampaikan juga, dan saya baru tahu juga guys, iaitu statistik menunjukkan bahawa Indonesia memiliki jumlah warga keturunan
China terbesar di ASEAN ya, dan diikuti oleh Thailand dan juga Malaysia. Dan apa yang lebih saya tertarik juga tadi guys, di Indonesia asimilasi bahasa terjadi melalui sistem pendidikan yang satu arah, sementara Malaysia memiliki dua aliran pendidikan, iaitu sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan. Tetapi kita lihat itulah Indonesia, sekolahnya ada satu aliran saja, tiada sekolah Chunghwa ataupun sekolah kebangsaan jenis Tamil seperti yang ada di Malaysia ini ataupun disebut sebagai sekolah vernacular. Namun begitu guys, bagi saya sendiri, rasanya Indonesia adalah negara yang memiliki paling banyak bahasa dituturkan kerana mengikut dari berbagai suku yang ada di Indonesia. Kita lihat bayangkan ada berapa ribu suku yang ada di Indonesia dan ada 718 bahasa yang dituturkan, tetapi Indonesia dapat menyatukan rakyatnya dengan satu bahasa, dengan bahasa Indonesia saja. Itulah yang luar biasanya, dan kita lihat daripada yang kita reactionkan, mengajak untuk fokus pada pendidikan sebagai solusi untuk memperkuat jiwa bangsa dan mencapai kemajuan yang berkelanjutan. Itu yang dimaksudkan oleh drama politikus tadi guys. Jadi bagaimana pandangan kalian? Teman-teman bisa komen di bawah komentar juga ya. Jadi rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT. Yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.